Setiausaha Perang Pete Hegseth menyatakan bahawa Amerika Syarikat mempunyai kawalan penuh ke atas operasi di Selat Hormuz. Apa yang dipertaruhkan untuk Iran yang telah mengancam untuk menggunakan angkatan tenteranya sendiri bagi mengganggu aliran minyak ke seluruh dunia? Baiklah, kira-kira 1/4 daripada penggunaan minyak dunia melalui Hormuz setiap hari. Dan ini termasuk aliran tunai besar kerajaan Iran yang sangat bergantung kepada ekspor minyak mereka melalui pelabuhan di selat itu. Tekanan terhadap Iran kini sangat kritikal. Mari kita dengar segera daripada Setiausaha Perang. Kami melaksanakan sekatan ini, menjalankannya dengan kurang daripada 10% kuasa tentera laut Amerika Syarikat, matematiknya jelas. Kami menggunakan 10% daripada angkatan laut paling berkuasa di dunia. Dan kamu semua mempunyai 0% daripada angkatan laut kamu. Itu barulah kawalan sebenar. Dan kami mempunyai sejarah yang panjang dalam berurusan dengan lanun dan pengganas. Tetapi ada satu alternatif. Seperti yang dikatakan oleh para perunding kami, kamu, Iran, boleh memilih masa depan yang makmur, sebuah jambatan emas, dan kami berharap kamu akan melakukannya demi rakyat Iran. Sementara itu, dan selama mana yang diperlukan, kami akan mengekalkan sekatan ini. Pentagon kemudian telah mengeluarkan image ini yang menunjukkan bagaimana Amerika Syarikat sedang melaksanakan sekatan yang berkesan ini. Pertama sekali di hadapan kapal pemusnah Amerika berwarna biru mengambil posisi untuk menghalang mana-mana kapal yang cuba melarikan diri. Tentara laut telah mengeluarkan amaran terus malam, berpatah balik sekarang atau bersedia untuk dinaiki. Image seterusnya menunjukkan kesannya. Anda boleh lihat beberapa kapal merah ini mulai berpatah balik. 14 takat yang kita tahu mereka telah berpatah balik bukannya melintasi garisan itu. Dan dalam image terakhir sudah lewat malam Isnin tiada kapal yang cuba untuk melintas. Komando Pusat berkata 14 kapal sudah berpatah balik seperti yang saya sebutkan tadi. Dan message-nya sangat jelas. Jangan cuba uji sekatan Amerika Syarikat. Komando Pusat juga telah mengeluarkan satu rakaman audio yang menunjukkan dengan tepat bagaimana tentera laut menyampaikan message ini. Amerika Syarikat telah secara rasmi menyekat pelabuhan dan pantai Iran. Tindakan undang-undang, kapal-kapal mesti segera kembali ke pelabuhan atau membatalkan laluan ke Iran jika itu adalah destinasi mereka. Jangan cuba memecahkan sekatan. Kapal-kapal yang menuju atau datang dari pelabuhan Iran akan dipintas dan dirampas. Patah balik dan bersedia. Jika Anda tidak mematuhi sekatan, kami akan menggunakan kekerasan. Tentara Laut Zeroa bersedia untuk menguatkuasakan perintah. Keluar! Awak boleh bayangkan mendengar perkara itu? Ini benar-benar berlaku. Akhbar Wall Street Journal melaporkan, ekonomi Iran yang musnah akibat perang membawa keperluan mendesak untuk berunding. Kerusakan akibat serangan Wanasi dan Israel akan mengambil masa bertahun-tahun untuk dipulihkan. Untuk membaiki, ia meletakkan tekanan ke atas Iran untuk mencari kelegaan keuangan melalui rundingan. Naib Presiden J.D. Vance, Jared Kushner, dan Steve Witkoff sedang menetuai rundingan ini sekali lagi, membuat panggilan dan bertukar-tukar cadangan dengan perunding Iran, dengan harapan untuk mencapai satu kejayaan. Pusingan kedua yang kami masih dengar mungkin akan berlaku pada hujung minggu. Mas, masih belum ada pengesahan mengenai perkara itu. Juru terbang bersara tentara laut Top Gun Matthew Wise Buckley akan menjadi tumpuan tidak lama lagi. Kita mulakan dengan Ketua Wartawan Keselamatan Negara Jennifer Griffin di Washington. Jennifer. Harris, gencatan senjata selama 2 minggu akan berakhir pada hari Selasa 21 April. Media kerajaan Iran melaporkan bahawa kapal tangki Iran telah mengangkut 11 juta tong minyak dari Laut Oman ke destinasi mereka sejak pengumuman sekatan laut oleh Amerika Syarikat. Tetapi CENTCOM mengatakan bahawa mereka telah memperluaskan sekatan itu. Selain itu, kawasan tanggungjawab Pasifik di bawah Laksamana Paparo akan secara aktif memburu mana-mana kapal yang membawa bendera Iran atau kapal yang memberikan sokongan material kepada Iran. Ini termasuk armada gelap yang mengangkut minyak Iran. Maksudnya, tentera Amerika Syarikat akan memburu mana-mana kapal yang dikenakan sekatan oleh Iran di seluruh dunia. Armada hantu yang sering kita dengar ini membolehkan Iran mengelak sekatan. Kapal-kapal ini terutamanya digunakan oleh China untuk mendapatkan minyak dari Iran. Sekatan laut oleh Amerika Syarikat yang bermula pada hari Isnin jam 10 telah menyebabkan 14 kapal berundur menurut CENTCOM. Tiada keperluan untuk campur tangan Amerika. Lebih daripada 24 jam telah berlalu sejak sekatan itu bermula. Beberapa kapal telah berpatah balik.
12 kekal di dalam garisan dan 1 yang tidak diwakili. Menuju ke arah sebelah timur, akhirnya berpatah balik sebelum sempat mencuba. Komander CENTCOM Brad Cooper baru sahaja pulang dari lawatan keduanya ke rantau itu. Pasukan kami telah melancarkan drone serangan ke atas Iran. Ia adalah model buatan Iran yang kami bawa ke Amerika Syarikat. Kami bina semula dengan teknologi Amerika dan kami lancarkan semula. Sangat berkesan. Beberapa ahli media yang dijemput tidak mendesak untuk mendapatkan butiran mengenai halangan yang dihadapi oleh Angkatan Tentera Amerika Syarikat. Tiada siapa yang mengulas laporan eksklusif Financial Times mengenai Iran menggunakan satelit pengintik Cina untuk memantau pangkalan Amerika di Timur Tengah. IRGC telah mengakses satelit yang dilancarkan pada akhir 2024 dan menggunakannya untuk memantau kemudahan Amerika Syarikat sebelum dan selepas serangan yang dilakukan dengan drone dan peluru berpandu di pasaran. Ketua Agensi Tenaga Antarabangsa telah memberi amaran kepada AAP bahawa Eropah mungkin hanya mempunyai 6 kerajaan selepas ini, mengumumkan kerajaan pelindungan seterusnya dan Brazil akan mengambil langkah pelindungan terhadap pesawat. Kerajaan seterusnya mengumumkan dari Brazil akan mengambil langkah perlindungan terhadap kemungkinan pembatalan tidak lama lagi jika minyak terus disekat akibat perang di Iran. Harris? Jennifer, terima kasih. Kini menjadi tumpuan Matthew Wise Buckley, bekas juru terbang pesawat pejuang tentara laut Top Gun dan Presiden Yayasan No Fallen Heroes. Gembira dapat berjumpa Anda hari ini. Lihat, ini bukan saja isu ketenteraan, ia juga merupakan beban keuangan untuk Iran. Ceritakan kepada saya tentang operasi itu. Kami mempunyai peta yang menunjukkan bagaimana mereka mendekati, bagaimana pesawat pejuang kita mendekati dan membuat pengumuman tersebut. Bagaimana Anda menerangkan betapa berkesannya perkara ini sekarang? Baiklah Haris, gembira dapat berjumpa Anda lagi. Terima kasih atas jemputan. Semuanya berkaitan dengan wang. 1,5 juta tong minyak sehari dari Iran telah dihentikan. Jika mereka tidak mengangkut minyak itu, dalam kira-kira 13 hari, mereka perlu menutup telaga, yang boleh menyebabkan kerugian berbilion dolar kepada Iran. Jadi ini akan berakhir tidak lama lagi, Haris, karena Iran perlu menghantar minyak itu keluar secepat mungkin, atau mereka akan kehabisan wang di sini. Jadi itu membuat hati saya gembira. Pertama sekali, hati saya gembira melihat General Kane, seorang rakan dari tentara udara, bercakap baik tentang tentara laut. Sekatan tentara laut ini sangat berkesan. Dan Anda tahu, Haris, beberapa minggu lalu kita bercakap tentang unit mencari dan menyelamat tentera udara Amerika Syarikat yang mempunyai Super Bowl mereka sendiri. Inilah Super Bowl tentera laut. Saya pernah berlayar melalui Selat Hormuz di atas Abraham Lincoln dan Kitty Hawk dan mendengar kapal pemusnah Amerika di frekuensi antarabangsa berkata begitu membuatkan saya bangga menjadi rakyat Amerika. Ini juga sangat memberi kesan kepada tentera dan IRGC kerana dana kerajaan dan kita telah melihat ini di kerajaan asing lain. Apabila mereka tidak menerima gaji, sebahagian daripada pejuang ini akan membelot. Maksud saya, itu satu kemungkinan. Anda rasa begitu? 100% Haris. Sekurang-kurangnya di sini di Amerika Syarikat, kita ambil berat tentang moral tentera dan jika mereka tidak dibayar, mereka mungkin tidak mahu berperang. Sudah tentu, ada fanatik dalam IRGC yang mahu pergi bertemu pencipta mereka. Tetapi ramai orang, rakyat Iran, pasukan Iran biasa, bukan militan radikal. Mereka itu lelaki yang mempunyai keluarga, isteri dan anak-anak dan perlu membayar bil. Jadi awak betul. Está impactando o moral e a vontade. Awak rasa ia menarik? Mereka hantar wang itu kepada sekutu seperti Hizbullah, Hamas dan Houthi di Yaman. Kita akan lihat berapa lama Iran boleh bertahan tanpa aliran tunai dari Selat Hormuz dan pelabuhan-pelabuhan mereka di Iran. Selain mengenakan sekatan pelabuhan, Tentara Laut Amerika Syarikat juga berusaha untuk menghapuskan periuk api yang rejim Iran tanam di selat itu. Seorang pegawai tentera laut yang telah bersara berkata bahawa memburu periuk api adalah seperti mencabut rumput dandelion di halaman rumah sendiri untuk membersihkan laluan tanpa terpijak padanya. Ia berfungsi begini. Sonar digunakan untuk menentukan lokasi periuk api yang kemudiannya dikesan, diklasifikasikan, dikenal pasti dan dineutralkan. Proses ini membuka laluan selamat untuk anggota tentera kita dan kapal kargo yang dibenarkan untuk melalui. Dan terdapat pelbagai jenis periuk api yang terapung, berlabuh, periuk api limpet, dipasang dengan magnet dan di dasar laut. Semuanya dengan tujuan yang sama, menakutkan dan mematikan untuk meletupkan kapal dan membunuh sesiapa yang berada di atasnya. Betul tak, Matthew? Jika ada yang dimusnahkan, tetapi Iran mempunyai masa untuk melakukannya. Semuanya perlu diperiksa sebagai langkah berjaga-jaga. Ia satu tugas yang besar.
Memang betul, Haris. Saya cukup tua untuk ingat ketika kapal frigat kita terkena ranjau Irak. Itu boleh menenggelamkan kapal dengan cepat. Haris, inilah Super Bowl untuk rakan-rakan kita di Tentera Laut, Navy SEALs. Terdapat unit khas yang memang hidup untuk mencari ranjau-ranjau ini dengan melompat dari sisi bot untuk menyaktifkannya. Sebagai seorang juru terbang, saya akan biarkan mereka lakukan kerja itu. Saya akan berada dalam pesawat berhawa dingin, saya pada ketinggian 30.000 kaki. Tapi mereka memang dilatih untuk melakukan kerja itu. Menurut sumber saya, orang Iran sendiri pun tak tahu berapa banyak yang mereka letak di selat itu. Sama ada secara tidak sengaja atau sebaliknya. Jumlahnya sedikit, tapi satu saja sudah cukup untuk menyebabkan kerusakan. Tunggu sebentar, macam mana boleh letak periuk api secara tak sengaja? Di sini saya senaraikan jenis-jenis yang berbeza. Agaknya jenis mana yang mereka ada? Selain itu, mereka begitu teruk dalam memasangnya sampai tak tahu apa yang mereka letak. Baiklah, selepas operasi Midnight Hammer tahun lepas, Haris, mereka cipta pelan mosaik. Kalau ular itu dipenggal di sini, semua orang boleh bertarung. 31 wilayah individu. Semua orang boleh mula menyerang dan menembak ke mana-mana arah. Jadi, saya pun tak pasti sama ada orang yang kita sedang berunding ini tahu tentang ranjau-ranjau itu. Mungkin itu ada kaitan dengan seorang komander Iran yang memberontak dan berkata mereka menerima arahan untuk melakukan perkara-perkara itu. Saya hampir pasti bahawa struktur arahan mereka yang telah musnah pun tak tahu di mana ranjau-ranjau itu berada. Tapi Navy SEALs dan tentera laut kita adalah yang terbaik di dunia dalam mencari benda-benda ini dan menghapuskannya. Maklumat ini sangat penting kerana ia adalah kelemahan besar dalam keupayaan mereka untuk berperang seperti yang dikatakan oleh Hegseth dan Presiden. Ini menunjukkan pada kita bagaimana ia berlaku dengan pergerakan pemberontak termasuk penanaman periuk api. Menteri Rusia. Betul. Sergei Lavrov telah menghantar mesej kepada Amerika Syarikat tentang cara berurusan dengan kerajaan asing dalam satu hantaran hari ini. Ia kedengaran seperti satu amaran. Buka petikan. Saya akan menasihati Amerika Syarikat dalam semua kes di mana mereka tidak menyukai sesuatu kerajaan supaya melibatkan mereka dalam dialog. Tiada negara pernah menolak dialog dengan mereka. Amerika Syarikatlah yang terlebih dahulu membuat perjanjian dan kemudian menarik diri daripadanya. Lavrov mengatakan perkara ini adalah satu ironi yang sangat besar, memandangkan Rusia telah berperang selama 5 tahun di Ukraina dan saya tidak fikir mereka yang mula-mula mengajak untuk berdialog. Tidak, Haris. Lavrov adalah seorang hipokrit. Anak muda Ukraina dan Rusia telah menyaksikan rambut, gigi, dan bebola mata di Eropa Timur. Seperti yang saya katakan, ia akan mengambil masa 4 atau 5 tahun. Ia benar-benar memalukan. Kenapa mereka tidak duduk bersama Zelensky dan selesaikan konflik ini? Presiden Trump, Hegseth, dan Jenderal Keynes sedang menamatkan perang yang dimulakan oleh rejim Islam radikal 47 tahun lalu. Kita akan tamatkan ini, Haris. Baiklah, Matthew Weiss Buckley. Saya pasti akan tahu kegunaan whistle ini nanti. Saya suka berbual dengan awak Santa Claus. Selamat tinggal.